Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu kita dalam YouTube channel Cikgu Hadi. Hari ini cikgu nak sambung lagi bagi tajuk ubahan. Sebelum ni cikgu dah ajar tentang tajuk ubahan langsung. Jadi kalau kamu ingat balik, ubahan langsung tu apa? Ubahan langsung tu adalah apabila suatu pemboleh ubah bertambah. Katakan pemboleh ubah, kita ada pemboleh ubah Y. Jika pemboleh ubah Y bertambah, pemboleh ubah X akan bertambah juga. Pemboleh ubah satu lagi yang berkaitan dengan itu akan bertambah. Y bertambah, X bertambah. Itu ubahan langsung. Sekarang ni kita nak masuk pula tajuk yang kedua. Ubahan songsang. Ubahan songsang ni dia terbalik kepada ubahan langsung tadi. Kalau ubahan langsung, Y bertambah, X akan bertambah. Untuk ubahan songsang, apabila kita katakan satu pemboleh ubah Y bertambah, pemboleh ubah X akan berkurang. Ataupun kita katakan jika Y berkurang, X akan bertambah. Dia songsang kepada satu sama lain. Itulah kita panggil sebagai ubahan songsang. Ataupun kita katakan Y berubah secara songsang dengan X. Itulah kaedah dia. Apabila Y bertambah, X berkurang. Kalau Y berkurang, X akan bertambah. Itulah ubahan songsang. Ataupun kita baca sebagai Y berubah secara songsang dengan X. Boleh faham dari segi maksud ubahan songsang. Jadi seterusnya kita tengok hubungan. Mana hubungan antara dua pemboleh ubah bagi suatu ubahan songsang. Bagi suatu ubahan songsang, Y berubah secara songsang dengan X boleh ditulis sebagai, hubungan dia kita tulis macam mana? Dengan dua kaedah. Yang pertama, guna simbol. Kalau kamu ingat lagi simbol dia macam mana? Ni. Simbol dia, simbol ubahan. Jadi kalau kita nak tulis Y berubah secara songsang dengan X, ditulis sebagai 1/X. Boleh? Y berubah secara songsang dengan X. Itu kita tulis 1/X lah. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan menggunakan persamaan. Kalau ingat, kalau boleh tukar persamaan, dia akan jadi sebelah sini ada pemalar K kan. Jadi sama saja. Cuma kali ini sama dengan K itu di sebelah atas. K per X. Maksudnya sebenarnya K darab 1/X lah. Jadi KX lah. Yang di atas ini ingat K pemalar. K ialah pemalar. Satu nilai yang tetap. Jadi kalau kita nak cari nilai K macam mana? Pemalar. K ialah X naik atas jadi Y darab X. Ini kalau nak cari nilai pemalar, Y darab dengan X. Jadi dalam pemboleh ubah songsang dalam ubahan songsang ni nilai pemalar ni tetap. Jadi kita akan pergi pada seterusnya lah. Saya harap murid dapat faham ni cara menulis hubungan antara dua pemboleh ubah songsang lah. Dalam bentuk simbol macam ni, dalam bentuk persamaan macam ini. Dan kalau nak cari nilai pemalar, Y darab dengan X. Dua pemboleh ubah tu kita darabkan sahaja. Seterusnya kita tengok macam mana kita nak tentukan sama ada dua pemboleh ubah itu berubah secara songsang ataupun tidak. Ataupun kita kata kita nak buktikan dia dua pemboleh ubah ini berubah secara songsang. Kalau kamu tengok tadi, cikgu dah tunjukkan tadi. Ubahan songsang ni dia mesti berubah secara songsang pada kadar yang sama. Sama juga macam ubahan songsang. Dia mesti pada kadar yang sama ataupun kita kata
pemala dia mesti sama. Jadi nak cari nilai pemala untuk ubahan songsang, Y darab dengan X. Okey, jadi balik pada soalan ni tadi, macam mana kita nak tentukan sama ada dua pemboleh ubah ini berubah secara songsang ataupun tidak. Okey, tengok di sini cikgu ada dua jadual ini. Kita nak tengok adakah nilai Y dengan X ni, okey, berubah secara songsang antara satu sama lain. Okey. Jadi kalau berubah secara songsang dia mesti pemala dia mesti sama. K ni mesti sama. Jadi macam mana nak buat? Okey, nak dapatkan K, Y darab dengan X. Dua pemboleh ubah itu kita kena darabkan. Jadi kita buat sini Y darab X. Okey, kita test. 1 darab 30, 30. 2 darab 15, 30. 3 darab 10, 30. Okey, ini semua ni nilai dia 30. Okey, kamu boleh cek darab satu. Jadi kalau Y darab X sama, untuk semua nilai ini, kita katakan Y berubah secara songsang, okey, dengan X. Okey. Ya lah untuk soalan ni, ya. Dia berubah secara songsang dengan X. Okey, untuk contoh yang kedua, okey, Y darab dengan X. Okey, 6 darab 1, 6. Okey. 1 per 2. Okey, 3 per 2 lah. Okey. 3 per 2, 1 per 2 darab dengan 4, kita akan dapat 6. Okey. 2 darab 3, 6 juga. Okey. 5 per 2. Okey, 1 per 2, 5 per 2 darab dengan 2, kamu akan dapat 5. 1 darab 3, 3. 0 darab 2, 0. Okey, ataupun sifar. Jadi kalau tengok kat sini, nilai yang belakang, yang 3 belakang ni, 2, 1, 0 dengan nilai X ni, tak dapat 6 macam yang depan ni. Okey, jadi kalau pemala dia tak sama, okey, kita katakan Y tidak, okey, berubah secara songsang dengan X lah. Pun untuk soalan dia tidaklah ini ya. Dia tidak berubah secara songsang. Kalau dia berubah secara songsang, hasil darab Y dengan X ni mesti sama. Okey. Kalau tak sama dia tidak. Okey. Boleh? Itu cara kita nak buktikan sama ada dua pemboleh ubah itu berubah secara songsang ataupun tidak. Okey, next. Okey. Next sikit, tengok macam mana kita nak tulis ni. Nyatakan hubungan antara pemboleh ubah diberi dalam bentuk ubahan dan persamaan ataupun dalam bentuk simbol ni ya. Okey, jadi senang je ni. P berubah secara songsang dengan Q. Ingat tadi, kita buat dalam simbol dulu lah. P berubah secara langsung dengan Q. 1 per Q. Sorry, punca kuasa 2 Q. Okey. Dan dalam bentuk persamaan, P sama dengan K per punca kuasa 2 Q. Okey. Untuk yang kedua, J berubah secara songsang dengan L kuasa 2. J berubah secara songsang dengan L kuasa 2. Dalam bentuk persamaan, J sama dengan K L kuasa 2. Okey. Mudah saja kan? Macam mana kita nak menulis hubungan dia dalam bentuk ubahan dan juga dalam bentuk persamaan ataupun dalam bentuk simbol dalam bentuk persamaan. Okey. Mudah sahaja. Okey. Next. Kita akan tengok pula contoh-contoh soalan. Okey. Contoh-contoh soalan yang boleh ditanya berkaitan dengan tajuk ubahan songsang. Okey, yang pertama kita tengok diberi Y berubah secara songsang dengan punca kuasa 2 X dan Y sama dengan 3 apabila X sama dengan 36. Hitung nilai Y jika X sama dengan 81. Jadi kita buat dulu dia dalam bentuk simbol. Y berubah secara songsang 1 per punca kuasa 2 X dan tertukar dia dalam bentuk persamaan. Y sama dengan K punca kuasa 2 X. Okey. Dia kata diberi nilai Y 3, X 36. Kita cari dahulu nilai
K ni nilai pemalar. Sama macam kita buat ubahan langsung dulu. Okay, jadi cari nilai K. Y punca kuasa ni naik atas. Okay, jadi darablah Y darab dengan punca kuasa 2 X. Jadi gantikan saja 3 darab dengan punca kuasa 2 36. Okay, ni darab Okey, dapatlah nilai K. Okey. Punca kuasa 36 kita akan dapat 6 darab 3 dapat 18. Okey, jadi K ialah 18. Jadi kita tulis balik persamaan ini. Y sama dengan K tu ganti dengan 18. 18 per punca kuasa 2 X. Okey. Jadi soalan minta hitung nilai Y. Okey, apabila X 81. Jadi Y sama dengan 18 bahagi punca kuasa 81. Okey. Jadi 18 bahagi punca kuasa 81. Kita akan dapat 2. 18 bagi 9 lah. Okey, dapat 2. Dapatlah jawapan kita. Okey. Boleh? Kita ulang lagi sekali. First, kita tulis dia dalam bentuk simbol. Okey, hubungan dia. Kemudian tulis dalam bentuk persamaan. Dan kita cari nilai pemalar. Nilai K ni dahulu. Okey. Jadi yang bawah ni akan naik atas. Jadi darab Y darab punca kuasa 2X. Gantikan nilai diberi. Okey. Y3, X36 ni gantikan. Darab lah. Okey, dapat 18. Jadi gantikan balik dalam persamaan di atas sini. Okey, Y sama dengan K itu 18, punca kuasa 2X. Okey, gantikan nilai X 81. Okey, 81 sini. Okey, 18 bagi punca kuasa 2 81, kita akan dapat 2. Okey, dapatlah jawapan dia. Okey. Okey, ni untuk soalan yang pertama. Okey, satu lagi contoh soalan cikgu bagi. Okey. Tengok contoh yang kedua ni dia bagi dalam bentuk jadual. Okey, berdasarkan jadual di bawah, Y berubah secara songsang dengan X. Hitung nilai T. Ini nilai T dalam jadual ini. Okey, jadi macam biasa kita tulis dulu hubungan dia. Y berubah secara songsang dengan X. Y sama dengan K per X. Okey, satu tu jadi K. Jadi first kita cari nilai pemalar K ini dahulu. Okey, jadi K adalah Y darab X. Okey. Jadi kita nak guna mana? Kita guna yang data dalam barisan yang pertama ini. Okey, iaitu kita gantikan Y dia 2, X dia 3. Jadi dapatlah K 6, 2 darab 3 6. Dan gantikan balik dekat sini. Y sama dengan 6 per X. Okey, sekarang ni dia minta nilai T. Nilai T maksud dia nilai Y lah. Okey, T tu jadi Y 6 per X. X adalah 5. Okey, dapatlah 6 per 5. Ataupun kalau perpuluhan 6 bahagi 5, 1.2. Okey, boleh? Itulah cara dia. Walaupun dalam bentuk biasa ataupun dalam bentuk jadual, kita gunalah macam biasa. Yang first kali kita kena tukar dalam bentuk simbol dan persamaan. Kemudian cari nilai pemalar K. Darab saja Y dengan X. Okey, dah dapat. Gantikan dalam persamaan tadi. Nilai K tu ganti dalam persamaan. Okey, kemudian gantikanlah nilai-nilai yang dia beri dan nilai apa yang dia minta tu. Okey, kat sini dia nak nilai T. T tu nilai Y lah sebenarnya. Okey, kalau dia minta X pun tak ada masalah. Kita gantikan saja tempat dia. Okey, boleh? Okey, itu saja untuk kali ini. Nanti saya akan bagilah latihan untuk kamu buat. Okey, sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.